Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti mana yang kita semua tahu, ini saya akan membentangkan mengenai refleksi pertengahan praktikal fasa 1. Nama saya diberi Muhammad Hafiz bin Syekh. Okey, yang pertama sekali kita melihat pada isi kandungan yang saya sediakan. Yang pertama sekali kita ada pengenalan, pengetahuan baharu yang diperoleh. Yang ketiga, isu dan masalah yang diperoleh. Yang keempat, penerapan nilai dalam PDP, inovasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan. Mari kita lihat satu persatu, iaitu mengenai pengenalan. Okey, about me, iaitu mengenai diri saya sendiri. Nama saya iaitu Muhammad Hafiz bin Syekh. Saya daripada kelas pendidikan Islam 2, ambilan PISNP Jun 2020. Bidang pengajian yang saya ambil di IPG ini iaitu pendidikan Islam. Kalau pensyarah pembimbing saya iaitu Dr. Farah Farhana binti Rusdi. Kalau guru pembimbing di sekolah yang saya praktikal iaitu Puan ataupun Ustazah Nur Afza binti Abdullah. Okey, mengenai sekolah yang saya pergi membuat praktikum, iaitu sekolah yang saya pergi iaitu Sekolah Kebahasaan Tunku Razak yang berada di Al-Ostar. Tempoh mengajar bagi saya di sekolah tersebut iaitu sebanyak 10 jam. Dan kumpulan murid yang saya dapat iaitu tahun 2, tahun 5 dan tahun 6. Bilangan murid bagi setiap kelas ni iaitu bagi tahun 2 iaitu seramai 23 orang, tahun 5 30 orang dan tahun 6 22 orang. Kelas pendidikan Islam yang saya dapat iaitu kelas 2 Fatonah dan 5 Fatonah. Manakala bagi subjek pendidikan subjek bahasa Arab pula saya mendapat kelas tahun 6 sini. Okey, pengetahuan baharu yang saya perolehi. Yang pertama sekali iaitu dari segi persiapan praktikal. Okey. Persiapan praktikal ni ini merupakan praktikum yang pertama saya, praktikum fasa 1. Okey, saya menghadiri taklimat praktikum yang ditetapkan oleh pensyarah supaya saya lebih tahu apa yang perlu dibuat semasa praktikum tersebut. Dan saya juga membeli fail yang disediakan oleh pihak koperasi. Dan saya mendownload dan mencetak borang-borang ataupun surat-surat yang diperlukan ketika saya melakukan praktikum nanti. Yang kedua, ketika saya sampai di sekolah tu, pengetahuan yang saya dapat iaitu cara saya menyesuaikan diri dengan persekitaran, iaitu cara saya komunikasi dengan guru besar, cara saya berkomunikasi dengan guru-guru, cara saya berkomunikasi dengan murid-murid dan kaki tangan sekolah Tunku Razak ni. Seterusnya iaitu kawalan pelajar. Okey, pada mulanya saya datang ke SK Tunku Razak ni, kawalan pelajar saya kurang memberangsangkan. Saya telah menggunakan teknik-teknik ataupun cara-cara pengawalan kelas yang saya pelajari di IPG, namun ianya kurang memberangsangkan. Dan saya juga mengambil inisiatif untuk menanyakan cara pengawalan kelas kepada guru-guru veteran yang ada di SK Tunku Razak ni, dan mereka juga mencadangkan kepada saya beberapa teknik dan saya mengaplikasikan dan didapati teknik yang diajarkan oleh guru-guru veteran ni sangatlah baik dan ianya memberangsangkan. Yang terakhir iaitu pengetahuan baru dari segi teknik mengajar. Teknik mengajar yang saya belajar di IPG ni ada banyak, tetapi tidak semua teknik tersebut saya dapat aplikasikan kepada kelas-kelas yang saya dapat mengajar tadi tersebut. Hal ini kerana sebagai contoh tahun 2 Fatonah. Tahun 2 Fatonah ni merupakan tahun 2 yang kelas sederhana, bukan yang kelas pandai dan bukan yang kelas yang kurang cantik. Mana kata di sini teknik mengajar tersebut saya perlu menilai murid yang saya ajar tersebut untuk melihat tahap IQ ataupun tahap dapatan murid tersebut untuk absorb ilmu yang saya ajar ataupun maklumat yang konten yang saya sampaikan tersebut. Dan saya juga ada menanyakan kepada guru-guru
veteran, teknik mengajar yang sesuai bagi tahun 2 Fatona tersebut mereka mencadangkan kepada saya, dan didapati teknik yang mereka bagi tersebut memudahkan saya dan memudahkan murid-murid untuk belajar. Seterusnya, isu dan masalah yang diperolehi. Isu yang saya bawakan di sini ada dua. Yang pertama iaitu isu murid tidak memahami apa yang diajarkan oleh guru. Okey, isu yang difokuskan ni saya dapati apabila saya merilis ataupun menggantikan satu kelas, iaitu kelas Pak Sidik, dan saya perlu mengajar subjek seni. Murid tidak faham apabila guru menggunakan istilah, ataupun murid tidak faham apabila saya menggunakan istilah di dalam seni yang tidak pernah didengar oleh murid. Mana kata ada istilah seni itu yang mereka tidak pernah dengar dan mereka tidak pernah menggunakan ketika mereka belajar tersebut. Dan kaedah penyelesaian yang saya lakukan, yang pertama sekali saya menghasilkan bahan mengajar seperti poster mengenai bahan-bahan ataupun nama istilah seni tersebut, dan saya menampilkan kepada papan kenyataan di dalam kelas mereka supaya mereka dapat melihat dan menghafal nama ustaz tersebut. Yang kedua, saya memberi bimbingan kepada murid untuk berfikir, memahami dan menjawab soalan yang diajukan oleh saya ataupun guru-guru yang lain. Isu yang kedua saya bawakan di sini iaitu guru ataupun saya sendiri suka mengingat nama murid. Isu yang difokuskan di sini iaitu guru hanya mengingat nama murid yang aktif di dalam kelas atau murid yang sering menunjukkan tingkah laku ataupun murid yang bermasalah berbanding daripada nama murid-murid yang lain. Di sini isu ni amat berat apabila kerana guru tidak mengingat nama murid dan guru memanggil nama murid itu seperti kamu ataupun abang atau kakak dan sebagainya. Murid tersebut merasa hampa kerana guru tidak mengingat nama dia. Dan kaedah penyelesaian yang saya lakukan di sini, yang pertama sekali saya menghafal nama murid menerusi senarai nama yang ada di dalam kelas mereka, dan saya memanggil nama murid berdasarkan nama murid. Saya memanggil seorang demi seorang dan saya melihat wajah mereka dan saya mula mengingatkan. Saya mula mengingat muka mereka. Dan yang ketiga, meminta murid memakai tag nama setiap kali waktu kelas dan mengajar. Saya meminta mereka memakai nama di baju mereka supaya saya mudah untuk mengingat. Seterusnya iaitu penerapan nilai. Penerapan nilai ini saya terapkan di dalam setiap pengajaran dan pembelajaran yang saya lakukan. Ada beberapa nilai yang saya ambil daripada kelas yang saya mengajar, iaitu yang pertama sekali bekerjasama dan menghormati. Okey, nilai ini saya khususkan kepada kelas 5 Fatona, iaitu pada hari itu saya menggunakan tajuk sayangi pemimpin kita. Standard pembelajaran yang ada pada hari itu 2.1.2 menyertakan masa pemimpin, 2.1.3 mengaplikasi adab terhadap pemimpin. Aktiviti yang saya lakukan iaitu murid diminta berbincang dan menyenaraikan menyenaraikan cara menjadi pemimpin yang baik secara dalam kumpulan. Okey, apabila melakukan aktiviti dalam kumpulan ni, murid diminta untuk berkumpul dan melakukan sumangsaran untuk mengeluarkan cara menjadi pemimpin yang baik. Apabila membuat aktiviti secara berkumpulan, automatik kumpulan tersebut akan bekerjasama antara satu sama lain. Dan apabila berlakunya sumangsaran di dalam satu kumpulan tersebut, setiap ahli itu dinilai, setiap ahli tersebut akan menghormati setiap pendapat yang diberikan oleh setiap ahli. Di situ kita dapat ukur nilai bekerjasama dan hormat menghormati daripada aktiviti berkumpulan tersebut. Okey, seterusnya penerapan nilai iaitu nilai taat dan bersungguh-sungguh. Kelas yang difokuskan iaitu 2 Fatona, tajuk iaitu malaikat yang setia. Standard pembelajaran dia 2.3.4 menganalisis tugas-tugas malaikat, dan 2.3.5 membuktikan keimanan terhadap malaikat melalui tindakan dalam kehidupan seharian. Aktiviti yang saya lakukan iaitu murid mendengar penerangan guru berkaitan tugas-tugas malaikat dan kemudian menyebut semula secara beramai-ramai. Okey, menerusi aktiviti tersebut kita dapat menilai, kita dapat mengukur nilai yang ada di situ, iaitu pertama sekali apabila murid mendengar penerangan guru itu, murid taat mendengar, iaitu murid
Bagi contoh, murid tidak membuat bising ataupun tidak mengganggu kawan apabila guru memberi penerangan. Di situ kita dapat ukur nilai taat yang pertama. Yang kedua iaitu bersungguh-sungguh. Apabila guru menyuruh murid-murid untuk menyebutkan semula secara beramai-ramai, murid bersungguh-sungguh. Di situ kita dapat nilai murid bersungguh-sungguh untuk menyebut semula. Dan saya juga ada memilih secara rawak murid yang saya meminta murid untuk menyebutkan semula secara individu. Didapati murid ni bersungguh-sungguh berebut-rebut untuk menjawab soalan yang saya ajukan. Di situ kita dapat lihat nilai bersungguh-sungguh dalam diri murid tersebut. Seterusnya, inovasi yang dilakukan dalam PDP. Masalah yang saya hadapi iaitu murid sukar mengingat nama dan tugas-tugas malaikat. Ini berkaitan tajuk bagi tahun 2. Tahun 2 seperti saya nyatakan awal tadi, kelas yang saya dapat iaitu tahun 2, kelas yang sederhana. Mereka ni tidak terlalu pandai, tidak terlalu bodoh. Mereka ni mengalami kesukaran untuk mengingat nama dan tugas-tugas malaikat tersebut. Langkah dan tindakan yang saya lakukan iaitu saya menggunakan elemen TMK dalam pembelajaran dengan saya menggabungkan audio dan video. Saya mencari video di dalam YouTube berkaitan nasyid 10 malaikat beserta tugasnya. Dan saya menunjukkan kepada mereka supaya mereka dapat bernyanyi beramai-ramai dan mereka mengingatnya. Dan kesan daripada tindakan saya tadi itu iaitu pelibatan murid lebih aktif dalam aktiviti pembelajaran. Saya dapati kat situ murid bergiat aktif di dalam kelas, murid bernyanyi secara beramai-ramai. Yang kedua iaitu murid lebih mudah untuk mengingat nama dan tugas malaikat. Seperti mana kita tahu, apabila nyanyian ini diterapkan di dalam pembelajaran, dia menyebabkan murid ini cepat mengingat maklumat yang ada di dalam lagu tersebut. Ini merupakan contoh video yang saya cari. Itu merupakan sedikit nasyid yang saya bagi kepada anak murid saya untuk mereka mendengar, melihat dan manfaat. Kesimpulan daripada refleksi pertengahan praktikum saya ini iaitu secara konklusinya praktikum fasa 1 ini jauh lebih bermakna kepada saya berbanding dengan PBS yang lalu. Hal ini kerana praktikum ini mengajar saya untuk lebih memahami dan mendalami watak seorang guru tersebut. Tanggungjawab guru ini bukan hanya di dalam kelas, namun turut juga di luar kelas. Saya juga banyak belajar dari guru-guru veteran cara untuk mengawal murid di dalam kelas. Semua murid ini tidak boleh dilayan sama rata. Kerana ada murid yang boleh menerima teguran secara keras, di mana kita marah dia boleh diam. Tetapi ada setengah murid yang tidak boleh menerima teguran secara keras. Bila kita marah, dia melawan balik. So kita perlu menegur dia dengan secara lembut dan kita perlu puji dia. Dan yang terakhir iaitu saya juga memanfaatkan semua barang yang ada di sekeliling saya untuk dijadikan bahan bantu mengajar. Sebagai contoh, kotak yang kosong saya menjadikan sebagai kotak beracun supaya saya dapat membuat aktiviti di dalam kelas. Sekali daripada saya, Muhammad Hashim. Terima kasih.